Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pelajar-pelajar tahun 1 dan juga pelajar-pelajar kanan yang hadir untuk taklimat penggunaan eCampus UMK untuk sesi 2024 dan 2025. So saya adalah penceramah anda pada pagi ini. Nama saya Muhammad Syukran bin Kamaruzaman, pensyarah daripada elektif multimedia, Jabatan Reka Bentuk Teknologi Kreatif, Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan UMK Universiti Malaysia Kelantan. Okey, untuk hari ini kita akan berkenalan sedikit tentang eCampus, dan saya percaya pelajar-pelajar dah guna eCampus ni selama lebih kurang 2 minggu. Okey, kalau ada apa-apa masalah teknikal tentang siaran kita, mohon maklumkan kepada saya. Contohnya suara tak dengar ke, video tak keluar ke, slides freeze ke whatsoever, boleh maklum kepada saya. Terima kasih kerana hadir pada pagi ini. Rakaman ini akan disiarkan dalam YouTube nanti selepas selesai. Dan kalau ada pelajar yang terlepas, boleh dapatkan dalam YouTube saya, YouTube UMK saya lah, UMK TV nanti, okay, FTKW TV. Nanti saya akan masukkan di sana. Okay, so hari ini at the first place kita akan belajar tentang Capsule dan eCampus. Okay, so portal Capsule adalah satu portal yang digunakan untuk kerja-kerja admin. Okay, so untuk log masuk portal Capsule ni, pelajar kena okay. Kita ada dua, kita ada Capsule satu dan juga eCampus. So Capsule UMK adalah tempat di mana kursus-kursus pelajar-pelajar yang menghadiri program di Universiti Malaysia Kelantan ni boleh daftar kursus, gugurkan kursus, boleh tarik pengajian, boleh dapatkan borang-borang tertentu, dan menggunakan portal ini kita boleh akses kepada maklumat-maklumat penting sepanjang perjalanan pengajian kita. Sesiapa yang ada masalah untuk masuk login ke portal ni boleh hubungi pusat komputer UMK, dia bagi CCI, okay? Communication Center and Information dekat UMK. So boleh hubungi sana, dia akan bagi anda email pelajar, dan daripada menggunakan email pelajar tersebut, you guys boleh login ke portal Capsule ini. Okay. Sebab Capsule ni penting, sebab setiap kali anda nak guna untuk daftar kursus pada semester depan, anda akan menggunakan portal ini. Okay. Nanti semasa cuti semester, sebelum semester kedua start, pelajar akan ada registration, okay, pra pendaftaran. So dalam pra pendaftaran tu pelajar kena daftarkan dulu kursus-kursus yang akan diambil pada semester depan, dan daripada kursus-kursus tu bil akan di-generate dan pelajar akan boleh menyambung pelajaran ke tahun kedua ataupun semester kedua selepas ni. Okay, so paling penting anda boleh login masuk kepada portal Capsule ni, dan make sure kalau ada siapa ada masalah untuk masuk Capsule ni, mohon maklumkan kepada saya pun tak apa, untuk saya rujuk kepada pihak-pihak yang boleh selesaikanlah. Selepas anda dapat password untuk untuk login kepada portal ni, by default anda akan dapat password untuk masuk dan login kepada portal eCampus. Okay, so macam bergantung kepada apa yang dia nak kat sini. Saya rasa dia nak ID pelajar kat sini kalau untuk student version, dan password dia juga adalah password sama dengan Capsule kita. Okay, so pelajar boleh masuk portal eCampus, dan ini adalah pretty much layout yang pelajar boleh tengok selepas log out masuk ke portal eCampus. Okay, saya menggunakan browser Safari. Mungkin kalau pelajar guna browser seperti mobile device ataupun menggunakan Google Chrome, mungkin ada sedikit perbezaan layout lah, but basically this is pretty much on what you can see of the user interface of the website. Okey, untuk log masuk, sedikit pengenaan dengan antara muka pengguna ataupun user interface untuk
kita punya ni. Okay, untuk user interface, okay, di atas ni ada My Campus, My Lecture dengan My Tutorial. Okay, so ini adalah kursus-kursus yang anda daftar pada semester ini. Okay, pada semester sekarang lah, semester 1. Okay, kalau pelajar tahun 1, semester 1 lah. Kalau anda dapati, anda tak ada objek ni ataupun senarai kursus ni, bermaksud anda belum menyiapkan pendaftaran kursus. Dan pendaftaran kursus hanya digunakan sehingga minggu ke-6 saja. So make sure you guys buat pendaftaran dan pengguguran kursus sebelum minggu ke-6. Okay? And then pelajar kena pastikan semua kursus yang anda daftar ada kat sini. Sekiranya tak ada, boleh hubungi saya ataupun hubungi dulu pejabat pentadbiran FTKW dan maklumkan perkara ini. Ini bermaksud anda belum daftar lagi lah kursus-kursus ni. Okay. Sekiranya anda dapat lihat kursus anda daftar, itu tak ada masalah lah. Okay. So, ada dua section. Yang pertamanya My Lecture dan juga My Tutorial. So, My Tutorial adalah senarai tutorial yang anda daftar dan My Lecture adalah senarai kuliah yang anda daftar. Okay. Dan muka depan untuk student version saya tak pasti. Kalau saya adalah kursus-kursus yang pernah saya jadi sebagai pengajar, mungkin pelajar dia ada kursus yang pelajar telah ambil ataupun sedang ambil saja. Okey, saya tak pasti, tolong rujuk kepada layout masing-masing. Okey. Okey, kalau kita nak tengok dekat sini ada option untuk chatting. Okey, dekat atas ni dah gugurkan term chatting. Okey, kat sini ada awak punya profile. So awak klik di atas ni, ujung ni, warna merah ni. So ada awak punya profile dan anda boleh tengok profile awak boleh tengok grades awak, kalender or whatsoever, dan kita boleh tengok profile kita lah. Okey. Kursus yang kita ambil pada semester ni dan sebagainya. Cuma dia tak paparkan pointer, sebab pointer korang kena tengok di kapsul tadi, di sini. Okey. Okey, yang penting dua tu saja untuk layout. Yang lain tu you guys boleh explore sendiri. Okey. Seterusnya, kita tengok tentang bahan pengajaran. Okey. So, bahan pengajaran, pensyarah dia akan upload dalam sama ada group lecture atau group tutorial. Please refer to your respective tutorial or lecture. Please refer to your lecturer where to get all the materials. Sometimes they put all the materials inside the lecture group. Sometimes dia akan masuk dekat tutorial group. Okay. So let's say kalau kursus saya, contohlah saya ambil kursus saya yang lama, seni digital kreatif. Kita scroll down. Banyak kursus yang saya dah ajar. Okay. Okay, so untuk let's say kita ambil kursus ni, seni digital kreatif. So dalam kes seni digital kreatif ni, semua material saya letak di dalam kedua-dua lecture, kedua-dua kumpulan grup. Okey, ni kumpulan kuliah. So kumpulan kuliah ni weeks ni bergantung kepada pelajar, apa yang lecturer letakkan lah. So macam kes saya ni, saya letak 14 minggu berturut-turut macam ni. Okey. Sometimes kita punya layout ada sedikit berbeza, bergantung kepada pensyarah setting. Okay, contoh saya tukar setting ni kepada week view sekejap. You guys tengok, saya nak tunjuk contoh. Sometimes yang ini abaikan, saya nak tunjuk contoh je. Course completion, edit course settings. Sometimes awak punya lecturer dia set view kepada kita punya course ni sebagai week view. Okay, contoh course visibility, show, calculate, course format. Okay, sometimes dia letak dalam topic format. Okay, topics format. Okay, awak akan dapati kursus awak jadi sedikit berbeza.
Okay, sometimes awak akan dapati dia kena klik dekat sini dulu. So kat sini ada week yang telah ataupun topics. Ada lecturer dia bagi pada topics, ada lecturer dia bagi pada week. So kadang-kadang you guys kena klik dekat course content ni, baru dia appear drop down menu macam ni. Baru kita boleh pergi ke weeks tertentu yang lecturer anda dah susun. So contoh saya pergi ke week 10, ini adalah content pada week 10 lah. Okay, ini typically you guys kena tengok apa setting yang lecturer anda guna, dan sama je semua. Cuma view untuk kursus je berbeza. Okay, cuma dalam kes saya akan guna course setting dalam default tadilah, yang dalam bentuk week format tadi. Okay, saya tukar balik supaya untuk senangkan korang tengok. Okay, weekly format Let's save it first. Okay, ini adalah weekly format yang biasanya saya guna untuk pelajar saya lah. Okay. Well, again, jangan keliru. Tak perlu panik. Just tengok je macam mana susunan yang lecturer anda guna. Okay. So, bahan pengajaran, typically pensyarah akan upload bahan pengajaran. Okay, saya pergi terus ke macam saya bahagikan kepada week 1 sampai week 14. So kat sini pelajar boleh akses lecture note, okay, ataupun ada video recordings, ataupun ada reference daripada video luar, macam ni ada reference daripada video luar. So you guys boleh akses kat situ lah. Just direct je pergi kat sini. Okay, contoh saya upload kat sini adalah dalam week 1 ni, saya upload lecture note. Okay, so you guys boleh view dan tengok lecture note. Okay, itu contoh cara kita dapatkan bahan pengajaran. Sometimes pensyarah akan share video tutorial, okay, macam kes ni daripada external video ataupun video yang pensyarah tu buat sendiri. You guys kena tengok pada minggu ataupun topik yang telah disediakan oleh pensyarah masing-masing. Okay. Ada pensyarah yang share files. Contoh, saya share project brief. Project brief adalah keterangan tugasan untuk kursus saya. Okay, dalam kes ni saya share file ni lah, file PDF ni. So you guys boleh tengok ni adalah file Microsoft Docs. Okay, saya share dan pelajar boleh download ataupun dapatkan dokumen kat situ. Okay, so apa benda materials yang anda nak cari, yang lecturer nak provide kepada anda kena cari sama ada dalam group lecture atau group tutorial untuk kursus masing-masing. Okey. Okey, seterusnya kita tengok tentang aktiviti. Yang ini adalah tanggungjawab pelajar untuk melengkapkan aktiviti pembelajaran dalam e-campus. Okey, pelajar kena lengkapkan. Okey. Cara paling mudah untuk lengkapkan, anda sebenarnya ada option untuk lengkapkan kat sini guys. Ada mark as done. Okey, boleh klik mark as done. Okey. Dan bila korang buat, korang klik mark as done, dan lecturer akan dapati mana pelajar yang dah buat, mana pelajar yang belum buat. Okey, ada requirement yang video tu pensyarah boleh set. Katakan video ni kan 80%, baru dia boleh tick mark as done ataupun dia automatically tick. Okey. Yang ni saya tak tunjukkan kepada pelajar, tapi pensyarah boleh set. Let's say requirement pensyarah set kena tengok video ni sebanyak 80%, baru dia akan mark as done. Jadi pelajar kena tengok dululah video tu sebagai mark as done. Okey, kena tengok dulu 80% video ni, kena tunggu dulu. Cuma kalau video ni saya sarankan pelajar buka video ni dalam new window. Okey, macam saya. Okay, you guys tengok You guys make sure you guys buka video ni dalam new window. Okay. Okay, saya pergi contoh ke grup tutorial lah. Okay, ni contoh grup tutorial. Okay, kursus yang sama, cuma dia dalam grup tutorial. Okay, dalam grup tutorial ni ada video ni. Katakan pensyarah suruh tengok video ni sebanyak 80%, baru dia boleh mark as done. So you guys kena play video ni. Okay, sekiranya lecturer bagi link kan, kadang-kadang bila kita buka link tu, dia akan masuk ke website YouTube. Okay, contoh, macam saya buat pop-up kan. So tak ada isu.
Ni video yang saya buat. Asalkan dia akan calculate, asalkan you guys still open this window. Faham tak? Open window yang eCampus ni. Jangan close ataupun jangan buka dekat new site tu. Okay. Buka sebagai pop-up. Okay. Cara dia, you guys right click kat sini, open on a new tab. Okay. Ataupun open a new window ke whatever. Okay. Tak kisah. Asalkan eCampus ni dia tak tutup. Okay. Portal eCampus ni tak tutup, so dia akan calculate. Korang tengok ni, dia akan calculate 80%. So kalau tengok sampai 80%, baru dia akan boleh mark as done. Okay, sometimes ada lecturer macam tu, sometimes lecturer dia just leave it like this. So you guys can actually manually check this. Okay, activity as done. Okay, so buat mark as done. Kalau dah hantar pun mark as done. Kalau belum submit, tak payah mark as done. Macam lecturer tengok, pasal dia ni tak submit lagi tapi dah buat mark as done kan. Okay, so ada requirement, tunggu arahan daripada pensyarah. Okay, video tu nak tengok banyak mana, dokumen tu kena download. Kadang-kadang dokumen tu kena download, baru lecturer mark as done. Okay, saya tunjuk contoh. Okay, katakan ni requirement. Yang ni pelajar tak perlu tahu. Saya just nak tunjuk macam mana kami pensyarah menilai objek tu dalam satu aktiviti tu dah lengkap ataupun tidak. Okey, contoh saya pergi ke file. Okey, dekat bawah ni ada activity completion. Appearance. Okey, bukan file saya pergi ke satu widget lain yang dipanggil assignment contoh kan. Okey, ataupun URL. Okey, saya add satu. Okey, ni adalah benda yang pensyarah boleh add. Antaranya assignment, attendance, book, chat. Okey, kalau chat ni kita boleh chat ramai-ramai dan sebagainya. Cuma lecturer dia takkan guna semua. Some of the activities ni saja akan digunakan. Contoh kalau saya suka guna yang ni assignment, file, text and media area. Macam korang macam lecturer nak buat, nak letakkan teks, gambar, image, video kan, ataupun URL. Okay. Contoh kan, bila saya letak satu URL, you guys tak perlu risau benda ni. Kat sini ada, bukan URL lah, assignment. Katakan lecturer dia letak assignment. Okay, macam mana lecturer tengok aktiviti tu complete ataupun tak? Dia tengok dekat sini. Competencies, completion condition. Okay, completion condition ya. Okay, kalau lecturer tu di tick none, maknanya pelajar boleh manually tick je, mark as done. Okay, tapi kalau lecturer tu tag student must manually mark the activity ataupun add requirement. Okay, contohnya student kena make submission baru boleh mark as done. Korang kena submit dulu. Okay, ataupun kena view saja tanpa submission. Okay, tapi mungkin nak view, submit atau receive grade, barulah dia kira sebagai mark as done. Okay, tapi kalau lecturer just standard student must manually mark, korang kena mark manually lah. Okay, ataupun lecturer akan letak none, dia akan pun boleh student untuk manually mark the activity. Okay, this is how you complete all the activities yang ada dalam eCampus. Okay. Okay, seterusnya kita pergi ke penghantaran tugasan. Okay. Dalam kes saya penghantaran tugasan adalah dalam grup tutorial. Okay, dalam kes ni dalam grup tutorial. Jadi biasanya saya akan letak bawah sekali assignment submission ni. So kat sini ada assignment 1, assignment 2 dan juga assignment final presentation. Okay. So submission assignment ni kami pensyarah diwajibkan untuk menggunakan eCampus sebagai platform untuk menghantar assignment. Okay. Sebab eCampus kami ni dihubungkan dengan file kursus kami. Jadi bila kami student buat submission,
kita boleh tengok analytics dia macam mana. So contoh kan, ni assignment 1, saya boleh view submission. So sekarang ni 27 orang ni dah hantar, ada satu je tak hantar, seorang tak hantar. So bila korang hantar kat sini, saya boleh tengok submission dia dah ada berapa, pukul berapa, dan kalau lewat dia bagi tahu 9 hours lewat, 55 minutes late. Okay, dia bagi tahu berapa hari lewat, 2 days lewat. So kita boleh tahu. Dan penghantaran ni biasanya you guys kena submit file korang lah. Macam dalam kes saya, pelajar ni kena submit ideation punya portfolio. Okay, so dia akan submit file PDF. Okay, submission ni kena rujuk pensyarah, sama ada kadang-kadang pensyarah dia nak hantar dalam bentuk Photoshop document, PSD, ataupun dalam bentuk Microsoft Word, okay, ataupun dalam bentuk Microsoft PowerPoint. Bergantung kepada pensyarah masing-masing, dan anda kena rujuk pensyarah masing-masing lah. Format dokumen apa yang lecturer tu nak hantar. Okay. Sometimes kalau paper bahasa mungkin dia nak dengar korang punya percakapan, so mungkin you guys kena record dan upload dan submit benda tu dalam assignment submission. Okay. Widget yang menu-menu ni yang lecturer guna ni, widget untuk assignment dia warna merah ni. Ni maknanya penting, korang kena hantar lah. So kena klik kat sini, dan lecturer boleh tengok siapa yang tak hantar, siapa yang hantar lewat. Okay. Jadi kena submit mengikut requirement kursus tu. Okay. Kat sini saya dah letak dah PDF format. Sometimes lecturer tak letak benda ni. Kadang-kadang dia ada link ni saja. Okay. Kalau saya letak satu sedikit description, PDF format, size A3 and whatsoever, due date dia berapa, and content dia page 1 cover, infographics, dan juga all the reference. Okay. So it depends on your course requirement. Some course nak benda yang as simple as PowerPoint slide ataupun Microsoft document ataupun Microsoft Docs, atau mungkin links daripada website, okay, or whatsoever lah. Okay, ada aktiviti yang bersifat macam forum. Okay, contoh yang warna orange ni forum. List of reference, saya minta pelajar buat kajian sikit dan share dia orang punya pendapatan. Okay, so ni reference tentang Laksa Sarawak. So pelajar boleh post kat sini dalam bentuk reference lah. Ni dalam bentuk link. Okay. Kadang-kadang pensyarah nak tengok cara kita buat research. Jadi dia nak, katakan saya nak awak cari 10 infografik yang cantik, yang boleh dijadikan inspirasi untuk membangunkan anda punya infographics. So contoh, okay. Jadi you guys kena cari 10 dan you guys boleh share dekat forum ataupun widget assignment yang lecturer tu bagi. Okay. Okay guys, and then kita terus ke agenda seterusnya. Nanti saya akan buka kepada Q&A. Okay, imbas kehadiran. Untuk kehadiran guys. Okay, kehadiran pertama, cara pertama untuk hadir kehadiran adalah pensyarah dia akan share satu link QR, portal. Okay, pensyarah akan share satu kelas attendance. Contoh saya ambil kelas saya pada hari Jumaat ni ataupun pada minggu depan ni. Okay, so saya akan open dan saya akan share static. Static QR code ataupun QR code. Kalau pensyarah share QR code, orang hanya ada masa 10 saat saja untuk scan dan dia akan refresh code ni. Okay. Jadi kena scan semasa kelas tu berlangsung sahaja. Okay. Yang ni penting. Ada yang static. Yang static ni dia boleh digunakan pada bila-bila masa. You guys boleh scan pada bila-bila masa, tak ada isu. Selagi lecturer tak tutup. Selagi lecturer tak close ni, dia close ni, bermaksud anda tak boleh scan dah QR tadi. Okay, itu menggunakan QR. Sama ada QR tu dynamic ataupun static. Yang ketiganya adalah key in. Okay, key in ni, pensyarah boleh key in kan markah korang. Okay,
attendance korang dengan tik kepada nama pelajar ni lah. So dia akan dikira hadir, dan sesiapa yang tak hadir, please bagi tahu pensyarah masing-masing tentang anda punya sebab ketidakhadiran, sebab kami boleh add reason dekat sini. Okay, kami boleh add reason dan surat ke dokumen kami boleh upload kat sini. So make sure korang bagi tahu pensyarah masing-masing tentang ketidakhadiran kelas. Kadang-kadang ada pelajar mewakili universiti ke tempat lain, ada pelajar ada lawatan akademik, ada pelajar yang tak sihat, ada kecemasan, ada kematian kan. Bagi tahu kepada lecturer, dan lecturer akan masukkan add reason ni, ataupun features terbaru dalam Sinimo, korang boleh add reason ketidakhadiran. Okay, saya tak boleh tunjuk Sinimo kat sini. Korang boleh masuk dalam Sinimo. Lepas tu pelajar boleh masukkan add reason kan. Pernah guna tak features ni? Dia boleh, siapa yang ada app Sinimo tu apps yang sama kita gunakan untuk scan QR tadilah. Okay, so pelajar boleh masukkan, pelajar boleh add reason kepada ketidakhadiran masing-masing dalam app Sinimo. Tapi saya diberitahu minggu lepas ada pelajar cuba nak masuk app Sinimo tapi dia tak keluar, dia keluar blank saja. Okey. Langkah pertama, please update your Sinimo first. Langkah kedua, kalau tak boleh juga bagi tahu secara manually, dan saya cadangkan korang jangan bagi tahu kehadiran secara WhatsApp. Korang bagi tahu kehadiran melalui email rasmi kepada pensyarah. Okey. Sebab kalau dalam WhatsApp dia kadang-kadang dia terlepas, kadang-kadang dia terbuka tapi dia tak tengok kan. Jadi dia tak dokumentasikan benda tu. Ataupun dia tengok dah, pelajar lecturer dah blue tick and somehow dia terlupa ke nak download balik dokumen tu dan upload ke portal. Kami panggil ni sebagai portal lah. Okay? Portal ni, and dia tak boleh, dan macam-macam isu lain. Tapi kalau pelajar hantar dekat email, biasanya pensyarah akan ambil masa untuk tengok email, baca, buat screenshot ataupun download surat tu daripada email, korang masukkan dalam portal add reason tadi. Okay? So make sure korang buat macam tu sekiranya ada berlaku ketidakhadiran dalam kelas masing-masing. Okay, kemudian untuk kehadiran yang kelas dia adalah dia panggil blended. Okay? Untuk kelas yang blended, macam ni, katakan pensyarah bagi arahan untuk minggu pertama. Okay, saya pergi ke ni contoh, saya tengok grup tutorial saya. Okay, untuk minggu ni, let's say pada kelas kita pelajar kena buat aktiviti ni. Okay, research tentang infografik. Okay, lepas tu kena masukkan reference kat sini. Kemudian kena download dan baca ke semua dokumen yang telah di-share kat sini. Okay, katakan. Tapi hari tersebut saya pensyarah tak berada di kawasan tu. Jadi pelajar kena buat aktiviti tu secara asynchronous, secara non face to face, di tempat sendiri, dan kita tak ada kelas. Kelas kita secara online. Okay. First, you want to make sure that you mark as done everything. Okay, lepas tu, katakan kelas tu selama 2 jam. Okay, selama 2 jam, ini bermaksud di masa 2 jam tersebut, katakan pukul 2 sampai pukul 4. Okay, kelas korang tu 2 sampai pukul 4. Dalam pada masa pukul 2 sehingga pukul 4 tu, you guys kena buka eCampus, log in, masuk eCampus dan duduk. Sebab pada masa tu, dia akan kira kehadiran korang secara PTG, dia panggil pembelajaran teradun gantian. Okay, maksudnya blended learning lah, maksudnya pelajar belajar secara non face to face. So kena masuk pada pukul 2 dan 3, 2 sampai 4, okay, dan duduk dan gunakan buat aktiviti yang lecturer bagi ni dalam masa kelas tersebut. Okay, rules dia macam ni guys. Sekiranya kelas tu adalah sekiranya kelas tu adalah 1 jam, korang kena spend dalam eCampus selama 10 minit. Okay, 1 jam, korang kena spend dalam eCampus di waktu kuliah tersebut selama 10 minit. Sekiranya kelas tu berjumlah 2 jam, korang kena spend masa dalam eCampus
secara 20 minit. Kalau 2 jam 20 minit, kalau sejam 10 minit, kalau 3 jam 30 minit, kalau kelas panjang 4 jam tu 40 minit kena aktif dalam e-campus ni. Kena buka e-campus ni macam ni. Macam saya buat sekarang. Kena buka dan buat aktiviti lah. Jangan close the window. Jangan close window ni. Faham kan? So, nanti attendance korang, attendance pelajar, dia akan keluar macam ni. Bila saya tengok report, okey, dekat report nanti, dia akan keluar PTG. PTG kat sini. Dia panggil pembelajaran teradun gantian. Bermaksud, walaupun lecturer tu tak buat kuliah, mungkin lecturer tu ada meeting ke, ataupun dia ganti kuliah ke kan, dia buat secara asynchronous. Jadi pelajar kena tengok dalam asynchronous, pelajar kena, maksudnya kena ikut arahan, kena duduk dalam waktu kuliah tu. Contoh kan, saya ambil kan, ni waktu kuliah saya ni adalah pada pukul 2 sampai pukul 3 petang. Okey, jadi selama sejam. Bermaksud pelajar saya kena spend masa selama 10 minit dalam waktu ni. Pukul 3 sampai pukul 4 ni, kena spend masa 10 minit di dalam e-campus, barulah data ataupun kehadiran saya tu di-capture oleh sebagai PTG. Okay? Bila keluar report kat sini, kalau siapa yang scan QR, dia keluar QR kan, QR code. Siapa yang dapat PTG tu, pembelajaran teradun gantian tu, dia akan keluar PTG kat sini. Dia kira sebagai hadir lah. Okay? Itu cara kita dapatkan kehadiran secara asynchronous. Okey. Okey, sekiranya katakan lecture anda telah habis. Okey, contoh saya bagi contoh saya bagi situasi. Katakan kelas kuliah saya ni pada hari Ahad ni ditangguh. Okey, Ahad pukul 2, pukul 3 ni ditangguh dan lecturer nak buat pada esok hari. Kan? Jadi ada dua cara. Sama ada secara face to face. Kalau secara face to face tak ada isu, you guys boleh open pensyarah akan open dan suruh pelajar scan, dan itu tak ada isu. Tapi kalau non face to face, dia ada isu sikit. Sebab pelajar takkan boleh buat blended learning pada tarikh yang berbeza. Okay? Pelajar tak boleh buat blended learning pada tarikh yang berbeza. Kalau kelas ni dibuat pada hujung ni, pada hari Monday. Sepatutnya kelas ni hari Ahad kan? Tapi dibuat pada Monday. Jadi kelas tersebut tidak boleh dilakukan secara online. Okay? Sorry, ada gangguan sikit. Saya mute Okay. Okay, so in that case, biasanya pensyarah akan tinggalkan aktiviti di e-campus dan pelajar kena buat aktiviti tersebut. Contoh dia tinggal forum, jadi ataupun dia tinggalkan assignment. Okay. Jadi pelajar kena buat assignment tu dalam grup tutorial. Okay, ini contoh yang saya tunjuk. Dalam grup tutorial ni, dia akan tinggalkan assignment. Jadi pelajar boleh tengok, lecturer boleh tengok siapa yang dah siap dan siapa tak hantar lagi. Contoh yang saya tengok kursus saya ni. Okey, ni adalah senarai pelajar yang saya boleh choose submission. Beri agak slow sikit ni saya boleh tengok jumlah pelajar yang dah buat penghantaran, dan ini adalah contoh pelajar yang not submitted yet. So saya boleh tengok siapa yang tak submit lagi. Okey, dalam kes ni tak ada, semua submit. Okey, semua dah submit. So kalau tak ada masalah lah. Jadi pelajar, katakan lecturer dah tinggal kelas ni, mungkin pada hari Ahad ni dia ada hal, dia tak boleh buat, jadi dia ganti pada esok hari ataupun minggu depan. Normally dia akan provide QR code ataupun dia akan tinggalkan aktiviti untuk pelajar buat, dan pelajar akan buat aktiviti tersebut, dan dia akan mark secara online lah attendance tu. Okey, itu cara dia. Okey guys,
Untuk e-campus, saya rasa untuk asasnya itu yang dah di uh, yang essential lah, yang penting. Seterusnya, sebelum saya bagi link untuk e-sijil, saya buka dulu kepada soalan. Ada soalan tak sebelum kita scan attendance untuk e-sijil?